inspirasi, euforia, Islami, semuanya linkit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Universiti Tsinghua dari Beijing, China bersetuju memperkukuhkan kerjasama dengan Malaysia melibatkan pertukaran pelajar, ahli akademik dan pengkaji selain mencari peluang mengadakan kajian secara bersama. Perkara tersebut antara intipati pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Universiti Tsinghua iaitu Wang Shiqin yang melakukan kunjungan hormat ke atas Perdana Menteri di Kementerian Kewangan di Putrajaya. Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata ketika ini terdapat sebanyak 350 penuntut Malaysia melanjutkan pengajian Universiti Tsinghua iaitu yang tertinggi dalam kalangan pelajar asing di universiti berkenaan. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT sedang mempertimbangkan untuk membuka laluan khas ke Politeknik dan program pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET di bawah kementerian itu kepada pelajar aliran agama, para hufaz dan lepasan Mahathafiz Al-Quran. Ketika menggulung perbahasan usul kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 KSP RMK-12 bagi KPT di Dewan Rakyat di Kuala Lumpur semalam, Menteri Bertanggungjawab Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin memaklumkan bahawa cadangan itu akan membuka peluang serta laluan lebih besar untuk pelajar jurusan itu mengikuti pengajian TVET di semua politeknik di bawah KPT. Usaha Sarawak dalam memerangi penyalahgunaan dadah telah mendapat pengiktirafan apabila menerima anugerah pengawasan pengurangan permintaan dadah daripada International Society of Substance Use Professionals. Anugerah berkenaan disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif International Society of Substance Use Professionals, Joanna Travis Roberts kepada Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah yang mewakili pihak kerajaan negeri semasa pembukaan Simposium Pemulihan Antarabangsa 2023 di Kuching, Sarawak. Sementara itu, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tonoping dalam teks ucapan yang dibacakan oleh Datuk Seri Fatimah berkata, usaha memerangi penyalahgunaan dadah di Bumi Kenyalang telah dipergiatkan pada tahun 2019 dengan penubuhan jawatan kuasa sehenti bagi menangani isu dadah dan bahan terlarang sebelum pihak kerajaan negeri mewartakannya sebagai isu keselamatan pada bulan Julai 2020. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Euforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Malaysia sedang ke arah perkhidmatan secara digital. Dapatkan perkhidmatan JPJ secara dalam talian melalui aplikasi MyJPJ seperti paparan digital lesen memandu Malaysia LMM dan lesen kenderaan motor LKM, samakan saman, senarai hitam serta nombor kenderaan terkini, e-aduan @jpj dan sebagainya. Muat turun aplikasi MyJPJ sekarang melalui Google Play Store, Apple App Store atau Huawei App Gallery. Perkhidmatan JPJ di hujung jari anda. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Kementerian Komunikasi dan Digital KKD. Kapsul Masa. Pada 23 Disember dalam tahun 1909, Masjid Jamik yang terletak di pertemuan antara Sungai Gombak dan Sungai Kelang telah disempurnakan perasmiannya oleh Sultan Selangor Duli Yang Maha Mulia Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Majlis perasmian yang penuh bersejarah itu bermula dengan pemeriksaan pembarisan seramai 50 anggota polis oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan dengan diiringi oleh Residen British di Selangor, Encik H.C. Belfield. Seni bina masjid adalah hasil rekaan Encik A.B. Hubeck, arkitek di Public Works Department bercirikan seni bina Mogol berdasarkan ilham daripada reka bentuk masjid di India Utara. Bersesuaian dengan fungsi sungai pada ketika itu yang merupakan nadi pengangkutan dan perhubungan utama di antara satu kawasan dengan kawasan yang lain, maka kedudukan pintu utama Masjid Jamik ini pada asalnya terletak menghala ke arah pertemuan kedua-dua batang sungai tersebut.
Penyuntikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Akhib Negara Malaysia. Ya Allah, Ya Allah. Bagi menghargai sokongan anda sepanjang 22 tahun Radio IKIM bersiaran, kami ingin menghadiahkan wang tunai sehingga RM15,000. Jadi pemanggil bertuah dengan kata laluan Radio IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Jawab dan menang wang terkumpul dalam segmen Warna Pagi dan Destinasi setiap hari Isnin hingga Jumaat. Sertai kuis inspirasi di Radio IKIM. Dengar isyarat memanggil, beri kata laluan Radio IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Jawab soalan. Jika percaya menjawab dengan tepat, wang tunai menjadi milik anda. Jika tidak, wang akan digandakan ke segmen berikutnya. Selamat ulang tahun Radio IKIM ke-22. Anda adalah inspirasi kami. Stream Radio IKIM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, Radio IKIM turut boleh didengari menerusi aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona Nizara, Syara at IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas at IKIM, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengan kalimah suci Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Selamat pagi kepada anda. Syukur saya Syafiq Saleh buka cerai untuk pertemuan di Aspirasi 10.1 edisi hari ini pagi hari Selasa 19 September 2023 bersamaan 4 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Dapat lagi kita bertemu edisi hari ini. Apa yang kita buat pastinya kita sama-sama tingkatkan lagi rasa ceria, bahagia, ketenangan, keindahan kita. Semoga hidup ini akan penuh dengan keindahannya, penuhnya dengan segala apa yang kita ada adalah memberikan penawar untuk hati jiwa kita, insya-Allah. Okay? Dan saya akan temankan anda selama 3 jam pertemuan ini sehingga 1 tengah hari nanti. Terima kasih rakan penyampai di Warna Pagi IKIM, Luke dan juga Pian yang sama-sama temankan anda sebentar tadi. Okey, sekejap lagi kita ada rancangan Syariah dan Perundangan. Sama-sama tonton juga di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Jangan lupa jam 12 tengah hari nanti ada rancangan Emas at IKIM. Okey, dan jom mungkin waktu ini kita juga nak sama-sama mendoakan kepada sahabat-sahabat kita yang dah pemula tugasan masing-masing dekat pejabat ke dekat rumah pun samalah. Ibu-ibu kita dah pemula buat masak-memasak katanya. Apapun jua, doa yang baik-baik untuk semua orang. Semoga kita dapat manfaat penawarnya. Amin, amin. Sebab apa? Bila kita doakan untuk orang, itu adalah amal kebaikan yang dapat menghiburkan hati teman-teman kita. Mungkin mereka dalam keadaan kesedihan, mungkin mereka dalam keadaan kesempitan. Didoakan semoga terus ceria dan juga mendapat penawar dan juga diluaskan segala kehidupannya. Amin, amin, insyaAllah. Nah, jom kita buka tirai dahulu bersama dengan Fitri Haris dan juga Zarul Umbrella. Lagunya Syuhud Qalbu. Jom sama-sama dengarkan. Okey, kembali selepas ni dengan rancangan Syariah dan Perundangan. Kekal di Radio IKIM. Syuhud kalbuku terpayang pada seriku memandang kekasih izin menumpang rindu tak sanggup bertahan satu persatu kau tulis tak jemu-jemu dibaca tak
pendapat yang dapat kita terima supaya keadaan masyarakat itu duduk dalam keadaan harmoni dan tidak ada pergaduhan, perbunuhan. Mungkin di Malaysia tidak ada perbunuhan kerana fanatik kepada satu-satu pandangan, tapi di setengah-setengah negara ada sampai begitu terlalu fanatik kepada pandangan seseorang guru mereka, maka mereka akan berbunuhan. Jadi itulah buat permulaan dahulu Syafiq yang boleh saya kongsikan. Jelaskan doktor, bagaimanakah hari ini Islam itu sendiri? inspirasi kami. Dengar Radio IKIM secara percuma menerusi aplikasi IKIM, Audio Plus dan MyTV mana-mana di peranti pintar anda. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Selamat pagi kepada anda. Saya Syafiq Saleh. Kita berada di Aspirasi 11. Semoga baik-baik pertemuan ini insyaAllah. Dan untuk anda yang dah pun buka pasang Radio IKIM, terima kasih. Dan kita nak teruskan perkongsian kita menerusi rancangan syariah dan perundangan pagi ini. Jom kita nak ajak anda untuk berada di platform media sosial kita di YouTube juga di Facebook, sebab boleh terus tonton saja ke telefon pintar anda. Mungkin yang kat pejabat tu boleh sama-sama dengar juga dekat laptop ke komputer ke kat sana kan. Kita boleh isi hati jiwa kita ni belajar sesuatu ilmu tentang undang-undang. Jom kita nak mengalu-alukan kehadiran tetamu kita yang dah pun bersedia di dalam konti kita. Dah pun sampai, masya-Allah. Nak mengalu-alukan yang berbahagia Profesor Dr. Zulkifli Hasran, merupakan profesor di Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Prof? Alhamdulillah. Terima kasih Hakim. Sudah lama Itulah. kena kembali ke Hakim. Sebab Dato' pernah datang sebelum ni kan? Ya. Tapi bila datang kembali, dia mengimbau kenangan-kenangan juga tu. Kan? Dah sampai dekat IKIM. Macam mana perjalanan dia? Okey ke Dato'? Jauh perjalanannya. Okey. Namun begitu Alhamdulillah saya sampai awal. Syukur. Dapatlah Take time je. Tengok-tengok kan kat sini. Masya Allah. Betul-betul. Sebab doktor memang bertugas di USIM. Jadi di sekitar Seremban Nilai lah. Kawasan-kawasan tu lah main kan. Mungkin ada sahabat-sahabat pendengar kita yang pernah jumpa doktor ke? Dekat Masjid Surau. Sebab doktor pun ada terlibat juga dengan program Masjid Surau katanya. Alhamdulillah doktor. Nama apa juga di Radio IKIM tu. Kali ni doktor, kita nak belajar tentang undang-undang hibah. Ini penting sebab kalau kita tengok dalam sudut keluarga kita, adik-beradik kita sebagai ibu ayah mungkin ada cuba letakkan sesuatu untuk pewarisan ataupun hadiah-hadiah yang nak diturunkan lah kepada peringkat demi peringkat anak-anak ke cucu ke. Jadi doktor, kita nak dapatkan sedikit di awal ni sebagai mukadimah awal doktor. Bagaimana yang dikatakan dengan hibah dan apa polisi-polisinya, apa undang-undang yang terlibat. Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syafiq dan Aikim. Saya merasa begitu gembira dan teruja lah dapat bersama-sama dengan Aikim pada hari ini untuk berbicara tentang undang-undang hibah. Para hadirin, para sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita sering mendengar
catatan, laporan daripada akhbar ya, dan perkongsian daripada ramai, termasuk daripada ahli politik, daripada pemain-pemain industri yang mengatakan bahawa harta orang Islam ni banyak tak dituntut. Kan ada yang mengatakan 90 bilion, ada kata 38 bilion, ada yang mengatakan berbagai, walaupun umumnya kita tidak dapat satu jumlah yang tepat, namun begitu bilion lah harta yang tidak dituntut, yang beku yang banyak, yang sepatutnya tidak berlaku, kerana Islam telah menyediakan pelbagai instrumen untuk kita menyelesaikan dan menguruskan harta kita. Dan umumnya dalam masyarakat kita, kita sering merujuk kepada pembagian harta ni, pengurusan harta ni setelah mati ni, kebanyakannya faraid ya, dan juga wakaf, wasiat. Namun begitu, terdapat karakter-karakter tersendiri yang sebenarnya menghalang kita ataupun menghindarkan daripada kita memberikan wasiat, wakaf maupun faraid. Jadi ada instrumen yang sangat-sangat bagus, yang sangat fleksibel, yang dinamakan sebagai hibah. Sebagai hibah. Hibah ni mungkin saya nak mulakan dengan undang-undang sikit lah, sebab ini undang-undang. Jadi umumnya saya nak kongsikan dengan semua, dengan masyarakat, bahawa undang-undang hibah ini sebenarnya diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan, di bawah artikel 74, di bawah artikel 1211A, dan juga senarai negeri. Ianya adalah di bidang kuasa mahkamah syariah. Ya, jadi sekiranya tuan-tuan ingin membuat, perempuan ingin membuat hibah, maka kita kena faham bahawa ianya adalah bidang kuasa mahkamah syariah. Maka setiap hibah yang ingin dibuat itu perlu disahkan di mahkamah syariah, bukan pergi mahkamah sivil. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hibah ini diperuntukkan di bawah enakmen pentadbiran undang-undang Islam. Kan, Seksyen 46, Seksyen 49 enakmen undang pentadbiran negeri yang meletakkan bahawa hibah ini di bawah bidang kuasa negeri, di bidang kuasa negeri, di bidang mahkamah syariah. Dan terminologi yang digunakan adalah alang hidup. Alang hidup. Alang ni mungkin pemberian yang tanpa balasan. Alang hidup. Jadi umumnya di seluruh Malaysia, hibah ini diperuntukkan di bawah enakmen pentadbiran undang-undang Islam. Namun begitu, ada negeri yang satu-satunya negeri pada hari ini yang saya rasa agak advance, yang satu perkara yang agak menarik, kerana negeri Kelantan. Selalunya Kelantan ni tidaklah mendahului. Namun begitu, enakmen hibah ini telah diluluskan pada 2022, dan saya telah melihat dan membaca dan ada membicarakan tentang enakmen hibah ini, dan ia sangat menarik kerana telah memperkenalkan tadbir urus hibah yang menyeluruh, malahan telah memperkenalkan beberapa pengenalan baru dalam pengurusan hibah. Ada kaedahnya. Ya, ada kaedahnya, ada pendaftarnya, ada prosedurnya, ada pentakrifannya. Jadi ianya telah menyediakan satu kerangka undang-undang hibah di peringkat negeri yang jelas dan menyeluruh. Dan menyeluruh. Jadi apa yang sebagai permulaannya, apa yang saya katakan bahawa di sini adalah undang-undang hibah di Malaysia ini adalah ianya di bawah mahkamah syariah, maka ianya perlu merujuk kepada bidang kuasa negeri, dan apa-apa hibah yang ingin dilaksanakan itu boleh dibuat secara berlisan, secara betul, tapi perlu disahkan di mahkamah syariah untuk memastikan ianya dapat enforceable atau dikuatkuasakan. Okey, baik. Bila kita selami berkaitan dengan hibah ni, perkataan yang paling famous dengan masyarakat kita lah, Doktor, kita selam sekejap tengok kepada apa yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Hibah ni dia macam hadiah. Hadiah. Tetapi ramai yang tidak merekodkan ataupun ada hitam putih berkaitan dengan hibah, Doktor. Dan apabila satu generasi dah pun tak ada, contoh ibu ayah dah tak ada, tapi tiba-tiba ada adik-beradik yang claim, kata ni mak bagi rumah ni, mak bagi tanah, tapi tak ada hitam putih. Bagaimana, Doktor, pandangan Doktor? Okey, sebelum saya menjawab soalan itu, saya selalu menekankan aspek falsafah. Falsafah pengurusan harta daripada perspektif Islam. Sebab falsafah ini
sebenarnya yang menyediakan kerangka untuk kita menguruskan apa-apa hala tuju pengurusan harta. Jadi sekiranya falsafah ataupun pandangan alam itu betul, maka kita akan menguruskan harta itu dengan betul. Jadi falsafah harta ini adalah sangat berdekatan dengan maqasid syariah. Maqasid syariah. Maqasid syariah yang selalu di-highlightkan oleh para asatizah, iaitu 5 itu: memelihara akal, memelihara agama, memelihara nasab, memelihara dan juga memelihara mal, memelihara harta. Maknanya pengurusan harta ataupun menguruskan harta di semasa hidup ataupun kita selepas mati itu merupakan tuntutan syariat. Tuntutan syariat, dan ianya adalah satu perkara yang sangat penting, dan kita kena faham apabila ianya tuntutan syariat, kita kena faham bahawa konsep harta di dalam perspektif Islam. Konsep harta ini dalam Islam yang pertama, harta itu bukan harta pemilikan mutlak manusia. Ianya adalah milik Allah SWT. Sekejap ini. Ya, betul. Itu pasal kita itu pasal kita tak bergaduh. Kalau kita faham bahawa itu adalah milik Allah, kita akan tak bergaduh ataupun kita akan memahami. Yang kedua adalah harta ini tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Untuk memudahkan kehidupan kita. Aset dan sebagainya, untuk kita pergi masjid, beribadah, untuk kita memastikan anak-anak kita tidak miskin dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita kena ingat bahawa perspektif bahawa harta ini ada konsep hari kiamah, hari akhirat. Jadi apabila kita memahami tasawur ini, maka barulah kita apabila ada pertelingkahan, ini hari akhirat, kita faham. Jadi tasawur ataupun falsafah itu kita kena faham bahawa falsafah itu, harta itu adalah milik Allah. Kita sebagai khalifah pemegang amanah, dan kita perlu melaksanakan amanah itu kerana answerable akan masyarakat. Itu merupakan falsafah yang kita kena faham. Lepas tu baru kita faham nak buat hibah ke wakaf kan. Jadi apabila Syafiq tanya tentang dokumen-dokumen hibah, jadi apa yang saya boleh katakan sebelum itu menjawab soalan dokumen itu, apa yang kita perlu faham dengan hibah? Hibah ni berbeza dengan wasiat. Hibah ni berbeza dengan wakaf, berbeza dengan faraid. Sebagai contoh, hibah ini dia berlaku semasa hidup. Manakala wasiat ianya berlaku selepas the interval divorce ataupun selepas hidup, selepas meninggal lah. Wakaf berbeza juga. Jadi apa yang saya boleh katakan bahawa hibah ini merupakan pemberian. Harta itu adalah harta alih ataupun tak alih, bagi duit ke, bagi simpanan ke, ataupun harta tak alih, harta tanah ke, dengan tujuan kasih sayang. Dengan tujuan kasih sayang, kita sayang pada anak kita hibah, kita sayang pada isteri kita hibah kan. Dan juga dia mesti tanpa iwad, tanpa balasan. Kan, sekiranya kita hibah, itu kita bagi, kita kata kita hibah kereta kita, tapi kau bagi aku 10,000 kan. Contoh, itu tidak jadi hibah, itu menjadi muawadhah. Itu dah jadi jual beli atau menjadi sistem pertukaran. Jadi tanpa tujuan, tanpa iwad, tanpa balasan. Dan yang akhirnya penting juga adalah hibah ini dia tujuan dia dengan kasih sayang, dan juga dia berbeza dengan sedekah. Sedekah ini, contohnya sedekah ini diberikan kepada orang yang memerlukan, hadiah pula diberikan kepada orang yang lebih posisi dalam status dalam tu. Kalau kita kata kita tak bagi sedekah pada agung, tak bagi, kita sedekah kepada orang yang memerlukan. Kita bagi hadiah kepada Perdana Menteri kan. Hibah ni umum, namun begitu ianya mesti tanpa iwad, juga tanpa balasan, Jadi dokumen yang sebenarnya yang menjadi isu kenapa memerlukan dokumen adalah dalam konteks dunia pada hari ini, pengurusan hibah saya cakap tadi bahawa banyak harta-harta yang beku ataupun harta-harta tidak dituntut kerana tidak mempunyai dokumen. Jadi apa yang perlu dilakukan kepada semua umat Islam, bahawa saya nak beritahu dekat Malaysia ni dia punya nisbah kematian tu tinggi juga. Dalam 170,000 setahun tau. Kan? Bayangkan kalau setiap tahun tu mungkin nilaian aset yang ditinggalkan itu berbilion nanti. Jadi kita perlu bersedia menyediakan dokumen hibah. Dokumen hibah ni biasanya dokumen perlu ada deed of gift. Dokumen perisytiharan hibah. Kemudian biasanya di Malaysia ni kita ada amanah.
kita kena ada Agensi yang uruskan tu. surat ikatan amanah. Ya? Itulah beberapa dokumen yang sangat penting. Okey, baik, jelas doktor. Di awal ni kita dapat faham kan apa yang ada dalam perjanjian hibah itu dan kat mana kita nak gunakan hibah itu. Okey. Tapi sebelum kita nak pergi jauh ni, ada sahabat-sahabat kita juga yang berkongsi soalan dah ni awal ni, tapi tak apa, kita simpan kejap nanti. Hujung nanti ada masa kita akan jawab bersama dengan Prof. Dr. Zulkifli. Dan ada yang bertanya di sini, Tuan, hibah tak boleh ubah ke? Katanya sebab ibu bapa dah meninggal, saya belum kahwin, so saya buat hibah untuk dibagikan kepada adik-beradik saya. Abang sulung pun dah meninggal, adakah bahagian jatuh kepada anak-anak arwah? Minta penjelasan nanti. Prof akan berikan maklumat di situ kejap lagi. Okey, kita berehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM. Kalau ada soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900404 maupun letakkan di bahagian ruangan komen di Facebook dan juga di YouTube Live. Berehat seketika, kembali selepas ini. Allama Muhammad Iqbal, reformis pemikir, penyair dan ahli falsafah, lahir pada 9 November 1877 di Sialkot dalam wilayah Punjab, India. Pendidikan yang diterima Iqbal dan persekitaran dalam keluarga yang menekankan pendidikan Islam yang sempurna mendorong beliau menjadikan ajaran Islam sebagai panduan utama dalam kehidupan. Pada usia 16 tahun, Iqbal berjaya menamatkan pengajian di Sialkot Mission College. Iqbal seterusnya berjaya memperoleh ijazah sarjana muda daripada Government College Lahore, iaitu pada tahun 1897, dan ijazah sarjana daripada Punjab University pada tahun 1899. Iqbal berangkat ke Eropah pada tahun 1905 untuk menyambung pengajiannya. Sepanjang 3 tahun berada di benua berkenaan, Iqbal mendalami bidang falsafah dan undang-undang, iaitu di University of Cambridge, United Kingdom, dan University of Munich, Jerman. Iqbal berjaya memperoleh ijazah doktor falsafah bagi disertasinya yang bertajuk The Development of Metaphysics in Persia. Iqbal juga lulus dalam ujian kelayakan bagi peguam. Pada waktu itu, Iqbal telah menjadi seorang sarjana yang unggul dalam bidang falsafah, undang-undang dan kesusasteraan, selain menguasai banyak bahasa asing. Stream Radio IKIM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, Radio IKIM turut boleh didengari menerusi aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery. Di sini saya ingin memberi maklum kepada semua pengguna-pengguna jalan raya. Ketika hujan, ramai pemandu-pemandu kita memasangkan hazard light, iaitu keempat-empat lampu isyarat menyala serentak. Hazard light ini atau lampu kecemasan ini hanya digunakan sewaktu kecemasan saja. Keempat-empat signal ini menyala dan kadang-kadang dia mengekori antara grup satu dengan satu, iaitu escort yang digunakan oleh pihak berkuasa. Dan kita tak perlu guna kalau kita memandu. Kalau kita menyalakan lampu hazard light adalah untuk kecemasan waktu kita berhenti di bahu jalan, bukan sepanjang jalan pasang hazard untuk memaklum orang hari hujan. Tak perlu. Jadi hazard ni bukan digunakan sepanjang masa. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Radio IKIM, Inspirasi Infra Islami. Syukur kita masih lagi berada di rancangan syariah dan perundangan. Saya Syafiq berada juga di Aspirasi 101. Nak ajak sahabat pendengar, rakan-rakan penonton berada juga di platform media sosial kita, sebab kita bersarang di situ bersama-sama dengan tetamu kita. Alhamdulillah, di konti sedang mendengarkan perkongsian oleh yang berbahagia Profesor Dr. Zulkifli Hassan, merupakan Profesor Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Kita bincang tajuk
undang-undang hibah. Okey, belum lagi kita pergi ke segmen kedua ketiga. Dah banyak soalan doktor. Tak apa, kita cuba jawab nanti selepas ni dengan sahabat pendengar kita yang sudi dah masuk komen, yang masuk like. Terima kasih Elma Natasha, Puan Sarifah Kasim, Z Syahmin tadi tanya soalan. Z Syahmin, nanti kita simpan kejap soalan tu, nanti doktor akan jawab. Cik Anis pun ramai ada di sini komen. Okey, baik, kita nak sambung lagi Prof. Bagaimana pula yang dikatakan amalan hibah? Tengok di situasi bank contohlah kan, KWSP ataupun di tempat-tempat agensi ataupun badan-badan yang menguruskan hibah ni ada kaitan dengan aset-aset. Bagaimana doktor? Okey, merujuk kepada instrumen hibah ni, ianya banyak digunakan bukan sahaja dalam aspek pemberian harta semasa hidup. Sebab hibah itu adalah umum dan keunikan hibah ni ianya oleh kerana ianya jatuh dalam kategori uqud at-tabarru'at ataupun dia dipanggil sebagai voluntary contracts ya. Maka gharar ataupun uncertainties itu dimaafkan pada kadar-kadar tertentu Okey, tapi tak apa, itu perbincangan fiqh lah. Jadi hibah yang amalan yang pertama saya merujuk kepada sistem perbankan ya. Kepada semua yang menyimpan ataupun depositkan wang di bank, ada satu produk ataupun satu produk yang dipanggilkan sebagai al-wadi'ah. Wadi'ah ya. Jadi dari situ adalah konsepnya adalah qard. Namun begitu kadang-kadang kita tengok kita dapat persen daripada bank kan. Kalau di konvensional ianya adalah interest riba. Tetapi dalam perbankan Islam ini itulah bank dengan secara discretion, budi bicara dia memberikan kita hibah kerana terima kasihlah simpan duit bagi simpan duit. Jadi itu adalah hibah yang berlaku di dalam perbankan lah di dalam sistem takaful pula. Ini yang selalu terkenal, saya rasa bahawa ramai ejen-ejen takaful dan maupun penggiat industri yang terlibat takaful, dia memang terkenal lah takaful, hibah takaful iaitu kita boleh menghibahkan manfaat takaful. Sebagai contoh, family takaful keluarga, sekiranya ada kematian maka dihibahkan kepada isteri dan ini adalah sangat-sangat baik. Kerana apa tu? Utamanya isteri suri rumah sebagai contoh kan, kesian dia nanti kan apabila tiba-tiba husband dia, na'udzubillah lah kan, husband dia ataupun suami dia meninggal kan, rumah masih lagi dijagakan kepada bank, kereta dan sebagainya, anak pula ramai kan. Jadi hibah ni sangat baik. Ada hibah yang manfaat hibah tu ada 1 juta, 5 juta dan sebagainya. Itu manfaat takaful. Kemudian dalam konsep takaful juga dia ada hibah juga, cuma ini dalam bentuk yang sikit teknikal, iaitu apabila kita letakkan duit dalam semua contributors ataupun penyumbang takaful, peserta takaful itu akan ada banyak duit. Jadi tahun itu ada lebihan lebihan, maknanya klaim tidak tinggi, maka pihak takaful akan menghibahkan. Itu yang kadang-kadang kita dapatlah RM10, RM20 kan. Itu agihkan dan mereka bagi jualah kepada operator takaful ya. Ada juga hibah yang berlaku dalam unit amanah. Dalam unit amanah biasanya dia ada prinsipal survivorship. Survivorship apabila kita ada unit amanah yang berkongsi, jika seorang meninggal maka automatik pergi kepada tuan dia, kepada partner dia, kawan dia. Namun begitu sekiranya ada hibah kan, kita boleh menghibahkan, maknanya tidak automatik survivorship itu. Maknanya kita boleh hibahkan kepada orang lain, kepada anak kita atau perkara sebagainya. Jadi itu di antara amalan-amalan hibah yang ada di Malaysia lah, yang ada di Malaysia. Namun begitu, apa yang saya boleh katakan, mungkin Syafiq apa yang saya boleh katakan bahawa ada yang bertanya kepada saya sebelum ni, apa kelebihan wasiat? Mana lebih pahala kan? Mana lebih pahala wakaf, wasiat, hibah, faraid kan? Sebab pada mereka faraid ini merupakan hudud. Jadi hudud ada kan, ada hudud dalam jenayah dan hudud dalam pengalian harta. Jadi saya mengatakan bahawa Islam itu jamil, Islam itu sangat cantik. Ianya melihat kepada waqi' dan juga realiti. Macam saya, mungkin paling sesuai saya adalah hibah. Mungkin dengan Syafiq sesuainya adalah wakaf. Jadi ianya tidak one size doesn't fit for all. Maknanya ianya bergantung kepada saya bagi contoh situasi. Saya bagi contoh pasangan yang tiada anak kan. Jadi pasangan yang tiada anak mungkin sesuai dia berhibah kepada isteri dia ataupun kepada siapa-siapa Dan juga pasangan yang ada anak perempuan contoh kan, mungkin dia sesuai untuk bagi kepada anak dia hibah lebih lagi kan. Ataupun dia ada anak tunggal kan, mungkin diberikan. Jadi melihat situasi. Ada juga situasi di mana sebagai contoh dia tidak ada anak-anak tapi dia ada anak angkat.
kan. Anak angkat tidak dapat faraid kan. Ada kan. Jadi sekarang ni dia boleh bagi hibahkan kepada anak angkat, anak tiri kan. Dan juga ada banyaklah macam tadi suri rumah ataupun dia ada anak OKU. Kan anak OKU yang saya rasa kita memerlukan lebih lagi. Kita boleh hibah dia supaya kebajikannya ada lebih. Ada juga sebagai contohlah sebab kalau faraid dia tak boleh kepada orang bukan Islam. Ini adalah kes real. Apabila seorang mualaf Cina dia masuk Islam, meninggal, harta kan dah tak boleh dah kepada anak-anak dia kan. Jadi eloknya boleh diberikan kerana hibah ni boleh kepada orang bukan Islam. Kan. Jadi saya merasakan bahawa hibah ni membuka satu instrumen kepada kita untuk menguruskan harta kita dengan lebih sistematik dan juga syar'i lah. Syar'i. Namun begitu Syarif, sebelum saya tutup jawab soalan ini satu penekanan yang saya berikan bahawa ada yang mengatakan bahawa hibah ni untuk elak faraid. Ini satu benda yang tidak tepat dan tidak benar. Bahawa sekiranya kita melaksanakan hibah tujuan untuk mengelak faraid, itu merupakan satu kesalahan. Ya, kerana apa? Kerana tujuan hibah adalah dengan kasih sayang. Kan? Jadi apabila kita memberi hibah, bukan kita nak elak faraid, tetapi kita sayang kat anak kita, kita sayang dekat anak tiri, kita sayang kepada dia. Jadi tujuannya adalah untuk kasih sayang, untuk memberi hadiahkan. Dia berlaku semasa hidup. Dan yang kedua, kita tak boleh membuat hibah tu dengan tujuan kita rasa macam contoh kita benci orang ni. Katalah kita tak suka ada beradik aku dapat kan. Kan? Jadi aku hibah cepat-cepat supaya tak dapat portion dan tak dapat. Jadi itu tak boleh lakukan. Maknanya hibah ini mestilah dilakukan dengan kasih sayang, dengan tujuan yang baik, yang bukan ada maksiat. Okey, jelas saya Doktor nampak di situ bagaimana dia punya flow dia, keadaan dia bertukar milik, bertukar dari sudut penyampaian aset-aset ke ataupun apa-apa sajalah. Baik, tentang hibah Doktor, ada juga yang bertanya, adakah hibah ni hanya kita tengok kepada wang ringgit saja ke? Boleh ke aset harta benda Doktor? Bagaimana Doktor? Seperti saya cakap tadi, definisi hibah itu tadi ialah pemberian kasih sayang, harta alih dan harta tak alih. Ya, maknanya ianya boleh berlaku katalah kita ada 100,000 kita boleh bagi hadiah. Ataupun kita ada unit trust, kita ada share saham, kita boleh bagi itu harta yang alih lah. Kan? Ataupun kita boleh bundlekan dia. Kita bagi ada dalam tu dia panggil apa? Debenture kan. Dalam tu ada harta, ada unit saham sebagainya dan juga tanah. Kan hartanah. Jadi tetapi semua ini walaupun dibenarkan dia kena mematuhi undang-undang. Kerana setiap perkara itu ada penjaganya. Kan? Maksud saya apa yang penjaga itu sebagai contoh. Apabila kita ingin menghibahkan tanah, kita ada pejabat tanah. Kan? Kita ada kanun tanah negara. Jadi kita kena mematuhi undang-undang tanah. Dan undang-undang tanah kita membenarkan untuk kita memberikan secara hibah. Section 2 dan 15 kanun tanah negara. Tetapi ianya akan trigger cukai lah, cukai kan. Jadi moga-moga kerajaan bolehlah memberikan pengecualian cukai lah lepas ni untuk menggalakkan hibah kan. Apabila kita contohlah kita nak hibahkan kepada saham kan, kita kena ada dengan syarikat kan. Jadi kita kena lihat dulu. Jadi semua itu perlu mematuhi undang-undang setiap yang berkenaan lah yang berkenaan. Jadi apa yang saya boleh katakan cuma dalam konteks dunia hari ini ada konsep harta baru yang tidak dibincangkan para ulama ataupun ulama tradisi ataupun dibincangkan secara umum kerana wakil pada itu belum adanya. Sebagai contoh, adakah boleh kita menghibahkan royalty? Kan? Royalty itu kan intellectual property. Kan? Ataupun adakah kita boleh menghibahkan cryptocurrency kan, digital money. Jadi umumnya syarat itu dia ada beberapa syarat ya. Yang pertama penerima hibah. Yang kedua, yang pertama pemberi hibah lah. Yang kedua rukun hibah ya. Yang kedua adalah penerima hibah. Yang ketiga adalah harta. Jadi syarat harta itu, yang pertama harta itu mestilah dimiliki. Kan mesti dimiliki. Kita tak boleh bagi harta orang lain untuk hibahkan. Harta Syafiq saya hibah tak boleh. Jadi kita boleh yang dimiliki yang pertama. Dan yang kedua adalah harta itu mesti dimiliki secara penuh. Contohlah kan, kita ada hutang lagi, kita hibahkan dia. Kan umumnya ianya tidak salah. Namun begitu, ini ada perbincangan yang lain bahawa dalam konteks dunia moden hari ini, contohlah kita ada rumah, kita belum habis bayar lagi. Boleh tak kita hibah kepada isteri? Kan? Umumnya syaratnya tidak boleh. Tetapi begitu dalam konteks dunia hari ini, sekiranya ini ada pendapat yang
Syafi'i dan sebagainya mengatakan bahawa tasarruf itu mauquf. Maknanya sekiranya bank memberikan kebenaran, maka ia dia boleh hibah. Jadi kalau kita nak buat hibah, kita mendapatkan kebenaran daripada orang yang kita gadaikan. Yang pertama. Yang kedua, sekiranya kita dapat menjamin bahawa ianya boleh dibayar. Dalam konteks hari ini kita ada takaful. Betul. Kita ada MRTA, kita ada kita ada MLTT. Kan, kita ada term takaful, kita ada reducing takaful. Jadi sekiranya meninggal, maka takaful akan bayar. Jadi itu maknanya kita boleh hibah walaupun ada sekatan-sekatan yang tertentu. Jadi menjurus kepada konteks yang baru tadi, iaitu tentang royalty kan, yang konsep baru kan. Jadi para ulama dah melihat bahawa selagi mana harta itu diiktiraf, mempunyai values, nilainya, dan ianya boleh di tradable ataupun ianya boleh dialih kan, boleh ditransfer dan sebagainya, maka ia boleh dihibahkan. Baik, jelas penerangan di situ, Doktor. Terima kasih. Kita akan sambung selepas ni, Doktor. Kalau tengok di dalam platform media kita ni, ada juga soalan yang bertanya dari Cik Anis. Bertanya di sini, Doktor, untuk urusan hibah, apakah perlu persetujuan dari semua ahli waris? Kejap lagi, Doktor. Saya nak jawab ni. Sebab kita nak berehat seketika, kita bagi Doktor ambil masa sekejap rehat, dan kita akan kembali lagi selepas ni untuk anda kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforek Islami. Radio IKIM memberi anda motivasi terbaik di waktu pagi bersama Lub dan Pian di Warna Pagi IKIM. Ini biasa berkembang dan bercambah. Okey. Jadi orang ada orang seperti ini. Okey, maknanya ada sebahagian orang ni dia akan seronok bekerja di satu tempat apabila diberi kebebasan cara nak dilakukan. Bagaimana nak laksanakan kerja tersebut. Bila sebut autonomi dan kebebasan ini tidak bermakna ikut suka dia nak datang pukul berapa pun. Bukan begitu. Setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di dalam terbang di Malaysia. Muhammad ataita bisalam wal huda Muhammad habib sinar matamu bagai sang surya bersama inspirasi Islam. Ributah. Hasad itu adalah inginkan akan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain dicabut, dihilangkan. Berbeza dengan ributah. Ributah itu juga seperti hasad tetapi dibolehkan di dalam Islam, iaitu melihat nikmat yang diberikan kepada orang lain oleh Allah, inginkan juga Allah berikan nikmat itu kepada kita supaya kita mendapat suatu motivasi dalam pekerjaan, tetapi tidak inginkan nikmat yang diberikan kepada orang itu hilang. Maka yang digalakkan di dalam Islam adalah ribtah, supaya ada semangat untuk kita berlumba-lumba berbuat sesuatu yang lebih baik dan lebih bagus. Nak tahu yang terkini tentang Radio IKIM? Atau nak tengok video menarik daripada para penyampai Radio IKIM? Atau anda nak tahu apa yang best? Jom ikuti kami di semua platform media sosial. Kalau di FB, cari kami di IKIM FM, Instagram ikim.my dan TikTok @Radio IKIM. Kalau tak ikuti, anda yang rugi. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforek Islami. Sekarang kita berada di rancangan syariah dan perundangan. Jom tonton sekarang di YouTube, juga di Facebook IKIM. Anda boleh sama-sama berinteraksi sama-sama kita, sebab kita sedang bersiaran langsung dengan tetamu kita yang berada di Konti. Mengalu-alukan lagi dengan kehadiran yang berbahagia, Profesor Dr. Zulkifli Hassan, merupakan Profesor di Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Kita bincang tajuk Undang-Undang Hibah. Tadi ada sahabat-sahabat kita berkongsi pelbagailah soalan-soalan, Doktor. Okey, jom kita nak bawakan sesi soal jawab kita yang di awal tadi, yang hantar mula-mula soalan ni. Kita ada Z Syamin, betul ke saya sebut ni? Itu nama Facebook beliau. Okey, kata dan soalan beliau, Tuan, hibah tak boleh ubah ke? Sebab ibu bapa dah meninggal. Saya belum kahwin,
jadi saya buat hibah untuk diberikan kepada adik-beradik saya. Okey, abang sulung pun dah meninggal. Adakah bahagiannya jatuh kepada anak-anaknya? Bagaimana, doktor? Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Ada beberapa, bila kita lihat hibah ni, dia ada beberapa hadis oleh Rasulullah SAW yang telah mensyarahkan ataupun mengembangkan lagi beberapa aplikasi hibah menurut perspektif syarak lah. Jadi umumnya kalau kita lihat bahawa hibah itu merupakan sesuatu yang digalakkan, malahan dalam Quran, dalam surah Baqarah 7177, wa atal mal hubbihi ala hubbi, kita bagi harta ni kepada orang kita sayang ni, dawil qurba wal yatama wal masakin. Jadi memang digalak dalam Quran suruh kita hibah kan. Jadi namun begitu kita kena ingat bahawa hibah ini general principle dia tidak boleh ditarik balik. Apabila kita dah beri, dah berlaku, tapi sekiranya dah berlaku qabat, berlaku penerimaan itu, maka tidak boleh ditarik balik. Jumhur kata haram tu. Sebab ada hadis yang mengatakan bahawa kita tarik balik umpama kita makan muntah kita. Sebab ada banyak hadis ya. Jadi namun begitu, ada situasi yang membenarkan. Saya nak beritahu lah situasi yang membenarkan. Yang pertama, hibah daripada ayah kepada anak, daripada ibu kepada anak, daripada atuk kepada cucu kan, daripada atuk ke nenek ke boleh. Itu boleh ditarik balik. Itu malahan dalam nikmat hibah negeri Kelantan yang ada tu pun menyebut perkara-perkara tersebut. Itu yang pertama. Maknanya itu situasi yang boleh ditarik balik. Yang kedua, yang boleh menarik balik, membatalkan mahkamah. Mahkamah. Maknanya kalau ada elemen-elemen penipuan, elemen-elemen yang tu kita boleh pergi ke mahkamah. Mahkamah yang boleh membatalkan membatalkan hibah itu. Jadi apa yang saya boleh nasihatkan kepada semua, apabila kita memberikan hibah itu, kita kena memberikan dengan keikhlasan. Supaya ianya dapat dengan tujuan untuk kita tunjukkan ke sana supaya dapat memberikan manfaat kepada penerima. Kerana kita kena faham, apabila kita telah berhibah, dia ada beberapa kesan dia. Saya nak cerita kesan dia. Apabila kita berikan hibah, contohlah kita ada kata kita bagi tanah ataupun rumah kita, maka kesannya adalah ianya terkeluar daripada harta pusaka. Ia tidak lagi menjadi harta yang difaraidkan. Jadi itu kesan yang besar. Kesan yang besar kerana adik-beradik lagi tidak boleh tuntut dah. Sebagai contoh, katalah kita hibahkan semasa hidup kepada anak perempuan. Jadi yang lain apabila dia meninggal, jadi adik-beradik lelaki tak boleh nak question bahawa itu perlu difaraidkan. Kerana ianya telah terkeluar. Kemudian dan itulah implikasi hibah. Kerana apa? Ianya memberikan satu ruang dan peluang untuk kita mentadbir harta kita dengan lebih baik. Kerana mungkin ada harta-harta tertentu yang kita rasa lebih baik diuruskan oleh orang tertentu. Jadi saya rasakan kesannya, jadi apa yang saya boleh nasihat kepada pendengar sekalian, sekiranya memberi hibah, pastikan hibah itu diberikan dengan penuh keikhlasan, dan kita kena tahu kesannya tidak boleh ditarik balik, melainkan ibu dan bapa atau mahkamah, dan juga kesannya ianya tidak boleh difaraidkan. Okey, baik doktor. Seterusnya, Cik Anis di Facebook Live IKIM. Beliau bertanya, doktor, untuk urusan hibah, adakah perlu persetujuan dari semua ahli waris? Okey, terima kasih. Ini menarik. Ini kerana selalunya kita melihat persetujuan apabila berlakunya kematian, kita rasakan perlu persetujuan kan, melainkan ada faraid lah. Jadi umumnya saya nak selesaikan di sini bahawa bagaimanakah pengurusan harta itu seseorang individu itu. Yang pertama, mereka boleh mentransfer ataupun memindahkan hak milik ataupun harta mereka kepada hibah secara semasa hidup. Semasa hidup. Itu yang pertama. Jadi isu dia sekarang ni tidak perlu ada pun pada waris. Contohlah kan, saya nak memberikan hadiah kepada, katalah kepada isteri saya. Saya tak perlu minta daripada anak-anak saya ke pak saudara. Tak perlu, kerana itu adalah hibah. Okey. Namun begitu, bila diperlukan semua waris? Okey, yang pertama, apabila kematian seorang individu, maka perlu difaraidkan. Okey, wajib difaraidkan kerana itulah hukumnya. Perlu difaraidkan kerana ianya adalah hudud yang telah diperintahkan Allah SWT. Namun begitu, kenapa bila pewaris? Namun begitu dalam adik-beradik itu nanti ada seorang yang katalah dia ni OKU.
kan, cacat, dia susah nak tu kan, dia tidak ada pendapatan. Jadi kita kata okeylah, kerana dia okey, kita bagi dia lah separuh harta kita. Kan? Jadi yang itu memerlukan persetujuan waris. Dia panggil muafakat. Kalau ada seorang tak setuju, maka automatik tak sah. dia akan dia okey lah. faraid lah. Faraid. Jadi itu memerlukan. Jadi namun begitu, apa yang saya katakan di sini, apa pun kita perlu rujuk kepada falsafah itu tadi, iaitu sebenarnya harta ini bukan harta kita, harta milik Allah, dan kita pemegang amanah. Dan bahawa setiap harta yang difaraidkan, yang dipilihkan, kita punya tanggungjawab. Jadi kalau kita lihat sebenarnya penerima ini faraid lah, penerima faraid itu sebenarnya dia bukan terima harta, dia terima tanggungjawab. Betul. Jaga. Dia akan jaga adik OKU dia. Jadi itu kalau kita faham falsafah dan sebagainya, tak ada orang berebut harta. Wallahu alam. Allah itu dia kan. Kena faham di situ konsepnya. Okey, di WhatsApp konti pula 01129004 ada sahabat kita bertanya, Dr. Zulkifli, saya Syah dan ingin bertanya tentang hibah yang dibuat melalui ASNB. Adakah boleh? Sebab ketika itu tangan hibah dibuat antara penerima hibah, pemberi hibah dan juga wakil dari pihak ASNB. Bagaimana Dr. Mohon penjelasan? Okey, terima kasih kepada soalan itu. Soalan itu sangat spesifik sebab kalau kita lihat bahawa ada hibah-hibah komersial. Biasanya hibah yang ada dalam kitab fiqh ataupun itu adalah hibah teorinya, prinsip. Namun begitu, hibah itu telah dikomersialkan. Maka ia telah menjadi produk. Kan? Jadi, maka sedikit sifat hibah itu telah berubah daripada yang bersifat biasa dan jegang menjadi komersial. Maknanya akan ada melibatkan nilai-nilai komersial, akan ada fees dan sebagainya. Okey, kita tengok bahawa ada beberapa syarikat yang menguruskan hibah, Amanah Raya, kan, Salihin Trustee. Saya sebut dia dapat nanti mohon dapat dapat apa komersial nanti daripada IKIM, Takaful, okey, Wasiah Shops, okey. Dan jangan lupa, Majlis Agama Negeri pun mereka ada produk mereka. Betul. Mereka pun sekarang dah macam wasiat shop. Mereka pun dah memang memberikan khidmat dan mereka charge untuk menguruskan kerana ianya ada kos. Dan salah satu lagi adalah amanah saham. Amanah saham. Jadi amanah saham nasional ini juga boleh dihibahkan. Jadi umumnya ianya boleh dihibahkan dan umumnya sekiranya ia memenuhi kesemua rukun-rukun hibah. Dan seperti saya beritahu tadi bahawa rukun hibah itu ia mesti ada penerima, pemberi dan juga mesti ada sirahnya, dan juga mesti harta itu mesti harta yang bernilai. Harta yang tadi maknanya amanah saham itu harta bernilai. Maka dalam konteks ini saya berpandangan bahawa ialah semua sebenarnya amanah saham dia dah famous lah pun. Hibah amanah itu kalau tengok maknanya ianya adalah sah dan ianya enforceable, boleh dilaksanakan, boleh dikuatkuasakan. Okey, baik doktor, lebih kurang 40 minit ni saya kira macam sekejap je. Ya Allah, nak sambung lagi ni. Tapi satu soalan lah kita dapat ambil yang terakhir. Soalan dari sahabat kita di Facebook Live, ada yang bertanya dari Hasan Ismail. Okey, Prof, hibah boleh buat sendiri ke atau kena guna syarikat? Kalau boleh buat sendiri, macam mana nak buat? Macam mana Prof? Okey, terima kasih. Ini soalan yang sangat-sangat menarik. Kerana umumnya sebelum ini kita tidak ada satu prosedur yang lengkap. Namun begitu enactment hibah negeri Kelantan dia memudahkan. Di dalam appendix dalam enactment hibah tu dia ada borang hibah. Kan, dia ada borang hibah. Jadi iaitu perlu didaftarkan. Dan ini mungkin kita boleh buat sendiri lah. Kan? Saya rasakan bahawa enactment hibah tu akan membantu banyak masyarakat kerana kita boleh mengisi borang tersebut, ada saksi, kemudian ada penerima, kemudian didaftarkan oleh pendaftar hibah. Itu di dalam konteks Kelantan. Kerana ada enactment. Ini saya katakan enactment penting. Kerana enactment akan memudahkan dan akan memberikan satu panduan kepada masyarakat tau. Kerana apabila pergi ke mahkamah tengok enactment. Kan? Dan saya merasakan ini belum trial, belum ada kes lagi. Kita mungkin tak perlu pergi ke mahkamah syariah dah. Kan? Wallahu alam, sebab belum lagi ada kes. Sebab kita dah daftarkan dengan Jabatan Daftar Hibah, maka kita tak perlu pergi mahkamah syariah nak sahkan dah. Tapi wallahu alam, tidak ada kes. Tapi saya rasa mungkin kebarangkaian itu boleh berlaku dan memudahkan. Jadi kita pergi daftar mahkamah syariah, kita boleh buktikan dan boleh kita hibah. Jadi yang pertama boleh.
Namun begitu, ada permasalahan-permasalahan tertentu kerana ada harta yang melibatkan undang-undang yang lain. Okey. Apabila contoh kita hibah hartanah, dia perlu melibatkan kanun tanah negara. Jadi kita ni pandai ke kan? Kadang-kadang ianya melibatkan, kadang-kadang oleh kerana tidak ada pengetahuan, kadang-kadang kita baru belajar dan akhirnya melambatkan kes dan berpanjangan. Betul. Dan rugi akhirnya. Jadi dalam konteks ini saya merasakan bahawa boleh, namun begitu ada beberapa keperluan dari aspek undang-undang tertentu yang kita memerlukan syarikat maupun peguam. Saya rasa sama ada kita menerusi firma guaman pun boleh, ataupun melalui syarikat-syarikat yang menawarkan produk-produk seperti As-Salihin tadi, Amanah Raya dan sebagainya boleh kan. Jadi apa yang saya boleh rumuskan sini kepada pendengar, boleh, okey, dan juga ianya kalau kita tak tahu mungkin menimbulkan, maka saya nasihatkan sekiranya melibatkan harta-harta yang kompleks, ambillah, okey, ambillah peguam atau ambillah perkhidmatan, kerana mereka sudah berpengalaman puluhan tahun. Kalau Amanah Raya tu dah berpuluh-puluh tahun kan? Jadi ianya dapat membantu kita dan moga-moga ia dapat melicinkan dan dapat memastikan hibah kita itu yang paling penting enforceable, iaitu enforceability boleh dikuatkuasakan. Wallahu a'lam. Itu dia kan, kalau lihat di situ kes demi kes dan juga situasi demi situasi dia ada dia punya keadaan dan juga ketikanya pastikan kita ikut prosedur yang telah pun ditetapkan dan juga diiktiraf oleh mahkamah. Sebab nanti kalau jadi apa-apa kemudian hari ada kita punya prosedur itu mengikut undang-undang. Doktor, sedikitlah pesan-pesan di ujung ni apa yang boleh kita ingat dan juga sematkan. Ya. Saya ada nampak soalan tu, saya nak jawab soalan tu satu. Soalan pendek saja, iaitu bolehkah hibah rumah masih ada loan? Sebenarnya saya dah jawab tadi, iaitu hibah harta yang bercagar. Imran. Hibah harta yang bercagar. Jadi hibah harta yang bercagar ni saya beritahukan hibah yang dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu kerana ianya adalah mauquf. Maknanya dibolehkan sekiranya diizinkan. Bagi dalam konteks ini, sekiranya harta bercagar itu dah diberikan keizinan oleh bank dan juga adanya takaful. Dia panggil MRTT ataupun LMNTT. Maknanya sekiranya meninggal akan dibayar. Jadi ianya dibolehkan untuk hibah harta yang bercagar. Jadi saya nak rumuskan ke sini kepada pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Moga-moga ada manfaat perbincangan pada hari ini adalah sesungguhnya Islam itu adalah sangat syumul. Ianya menyediakan pelbagai instrumen ataupun cara untuk kita menguruskan harta kita. Kerana maqasid syariah itu meletakkan memelihara harta itu di antara 5 maqasid yang terutama di dalam kehidupan manusia. Namun begitu, apabila kita menguruskan harta, kita kena faham tentang falsafahnya. Falsafah menguruskan harta ini adalah untuk maslahah, untuk beribadah kepada Allah, untuk memastikan kesejahteraan, kemakmuran, bukanlah untuk kepentingan diri semata-mata. Oleh itu, apabila kita ingin menguruskan harta kita menerusi hibah, ianya kena faham tentang falsafah hibah itu adalah untuk kasih sayang tanpa iwad, tidak mengelakkan faraid, bukannya untuk menghukum sesiapa, tetapi adalah untuk menunjukkan kasih sayang, untuk mendapatkan redha daripada Allah. Terima kasih. Moga-moga ada manfaat kepada semua. Masya-Allah, itu dia kan. Pasti ada manfaat yang belajar sesuatu sebab hibah ni memang kita dah tahu, tetapi kita boleh refresh lagi apa yang perlu kita